pengajaran, pembelajaran penafsiran dan juga teknologi. Okay. So penafsiran dan teknologi kan. Pendidikan penafsiran. So objektif membezakan antara pendidikan, pengajaran, pembelajaran teknologi dan penafsiran. Okay. So menguraikan hubungan antara pengajaran, teknologi, penafsiran dan pembelajaran. Menguraikan beberapa model dalam pendekatan umum dalam pengajaran, memilih model dan pendekatan pengajaran sesuai untuk topik dan mata pelajaran. Okay. So macam mana kita nak tengok dalam pengajaran kita ada kaedah. Ada model yang kita gunakan. Okay. Cuba anda cuba fikirkan, siapa boleh kaedah ataupun model yang biasa anda gunakan dalam pengajaran? Apa perlu model? Apa beza model dan bagaimana kaedah kita laksanakan? Itu satu benda yang perlu, yang boleh dibincangkan kan, yang menarik, yang perlu kita ni iaitu dari segi model pengajaran ataupun kaedah pengajaran kan. Dan apa beza kaedah, teknik, pendekatan, strategi. Lepas semua kita dah buat kan dalam kepelbagaian pelajar tu, strategi, kaedah, pendekatan, teknik dan sebagainya. Okay, anda dah buat latihan hari ni, kali ni semua istilah-istilah tu akan anda gunakan dan terjemahkan dalam pengajaran yang sebenar. Sama ada mikro dan makro. So pengertian am, kalau kita pendidikan ni keseluruhan, okey, pendidikan besarlah pendidikan. Dalam mendidik tu apa saja pendidikan, apa yang kita belajar dari hidup, kehidupan, daripada selagi kita hidup tu, cara makan, cara minum, cara bercakap, cara ni dan sebagainya, apa sesuatu yang baru yang kita ni ialah pendidikan. Pendidikan. Dan semuanya kita dapat melalui formal, informal atau non-formal. Formal tu yang resmi lah. Macam sekarang anda ambil di PLI formal. Yang ada sistem, yang ada kurikulum, yang ada penilaian dia ada tauliah dia, dipanggil formal lah. Okey, ijazah macam sekolah formal kerana dia ada institusi, ada kurikulum dia dilaksanakan. Pelajar habis tahun ni dapat ni is a formal. Okey, informal tu yang secara tak langsung kita dapat. Contohnya sekarang ni belajar informal, cara berkomunikasi melalui media masa. Cara berkomunikasi secara online. Kalau semua on kamera, semua bercakap jadi kat ni. So ini informal. Yang kita tak secara langsung kita dapat informal lah. Cara kita di sekolah, pelajar datang awal dan sebagainya informal. Cara menghormati guru, bagi salam, sosialisasi dan sebagainya, proses itu informal. Dan non formal tu yang kita belajar, yang kita rasa kita dapat, yang kita nak ambil khusus. Hidup kita kata yang buat jangka pendek, yang bukan ada ni saja, macam cara masak ke, kita nak ni komputer tak erti, kita pergi belajar sekejap, bahasa Inggeris yang kita rasa untuk melengkapi, kita ambil khusus. So inilah dia. So maknanya walaupun formal, informal, tetapi proses dia adalah proses mendidik. Mendidik apa? Mendidik manusia lah. Mengajar, mengasuh, mendidik. So maknanya apa yang kita boleh didik, kita dalam sebelum ni kita ada tarbiyah, kita ajar dan sebagainya, manusia boleh mendidik. Didik apa? Ilmu, pengetahuan, adab, kerti, nilai dan sebagainya yang didik kita ajar. So kita faham pendidikan. Dalam pendidikan tu ada formal, informal dan sebagainya, yang semua proses itu kita didik dia supaya dia menjadi manusia lah, menjadi makhluk yang beza. Semua binatang, manusia, haiwan dan sebagainya, semua makhluk itu boleh diajar. Tetapi proses mendidik itu lain. Kerana dia ada akal pemikiran. Kita boleh ajar binatang cara makan, cara ni, tetapi kita nak didik dia dari segi nilai, perasaan dan sebagainya tak boleh. Hanya manusia je sebab dia punya akal untuk berfikir dan sebagainya. Itu bezanya. So dalam segi makhluk kita boleh ajar dia cara melompat, cara apa kita boleh ajar. Tapi mendidik itu hanya kepada manusia. Kerana dia ada akal, dia ada perasaan untuk membentuk. Okay? Itu beza dia. So kalau tengok kurikulum, kurikulum ni seluruh. Apa yang ada dalam pengajaran kurikulum lah. Seluruh muatan, ilmu, kemahiran, nilai, budaya dalam sistem ni dipanggil kurikulum lah. Dalam kurikulum, sebab tu kita kena clear. Kalau kurikulum di sekolah maknanya keseluruhan sistem pengajaran di sekolah itu, apa pakej penawaran, sukatan, guru, sistem dipanggil kurikulum.
Kalau kurikulum mata pelajaran dia pergi satu subjek itu, BM, Math, Science, itu kadang kena clear. Kalau kita tengok kadang media masa ada saya kurikulum pendidikan perlu diubah. Pelajar tak cintakan negara, kurikulum. Nak ubah semua kan, Math, Science, sejarah, kurikulum, keseluruhan sistem itu. Masalah dia mungkin subjek BM ke sejarah ke, kena clearkan kurikulum sejarah sahaja. Kalau sebut kurikulum is besar. Apa kurikulum di PLI? Maknanya seluruh, kalau kita tengok kurikulum di PLI, apa yang anda belajar di SEM 1, SEM 2 dan latihan belajar, itulah kurikulum di PLI. Maknanya kena habis semua seluruh ni, itu dipanggil kurikulum. Kurikulum maknanya keseluruhan sistem ataupun muatan ilmu pengetahuan, pakej pengajaran teras, pakej ataupun subjek yang ditawarkan di sekolah is a kurikulum sekolah. Dia dipanggil kurikulum standard sekolah rendah. Maknanya apa kurikulum standard sekolah? Maknanya mata pelajaran bidang-bidang yang ditawarkan di sekolah rendah. Kurikulum standard sekolah menengah iaitu mata pelajaran ataupun bidang-bidang yang ditawarkan. Okey, mata pelajaran dalam mata dibagi kepada bidang, tumpuan dan sebagainya. Is a kurikulum. Okey, boleh jelasnya kurikulum? Bila sebut je kurikulum, kita tahu dah menggambarkan keseluruhan sistem itu. Di dalamnya ada sukatan. Okey, dia mesti konflik. Dia ada kalau khusus sekolah rendah, dia ada pakej mata pelajaran. Bagi mata pelajaran pula dia ada sukatan dia. Kalau dulu dia ada sukatan dan huraian dia, dia je 1, je 2, je 3, je 4 untuk subjek. Ni sukatan dia. Lepas tu dia ada tempoh pelaksanaan dia. Berapa waktu seminggu. Ada ratio minit dia, BM berapa, BI berapa seminggu. Lepas tu ada sukatan, ada rancangan tahunan dia, ada pentafsiran dia, penilaian, ada formatif, sumatif, ada peperiksaan, dulu ada jajah 6, ada PT3 dan SPM, itu penilaian dalam kurikulum itu menilai. Sebab tu dipanggil SPM, PT3 dan sebagainya, penilaian dalam kurikulum itu. Lepas tu dia ada kaedah dia macam mana menjalankan. Lepas tu ada guru yang menyampaikan is a kurikulum. Maknanya keseluruhan sistem itu, set itu ataupun sistem pembelajaran itu dipanggil kurikulum. Dan pengajaran tu, dalam kurikulum tu berlakulah pengajaran. Pengajaran tu dalam ni lah ada yang dalam banyak kurikulum tu ada yang kita tak ajar, kita tak sampaikan dan sebagainya. So dalam tu ada pengajaran dia, apa yang kita ajar. Okey, kita ajar yang besar ni, pengajaran, proses kita ajar. Banyak kita beritahu pelajar. Dan apa yang pembelajaran maknanya, apa maksud pembelajaran? Maknanya proses memahami penerimaan pelajar. Pelajar menerima, memahami atau menerima apa yang diajar dipanggil pembelajaran. Pengajaran is guru menyampaikan, pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran guru ajar, pembelajaran murid belajar. So maknanya dalam pengajaran disampaikan, nampak? Dalam ni sikit je, kurang. Kita bagi 100% yang dapat pelajar mungkin 90, 80 atau 10. Inilah teori pembelajaran. Kalau anda belajar teori sosial, kalau anda belajar yang lepas KPP itu dia ajar dah tentang otak manusia atau dari segi kognitifnya macam iceberg. Iceberg tu macam mana? Otak kita, iceberg tu kita nampak kat atas kecil je. Nampak kan? Timbul. Rupanya kat bawah tu besar je. Macam tu lah kita ajar. Yang kecil tu yang dia terima, yang besar yang dalam tak nampak tu akan tersimpan dalam kepala otak dia, dalam synapse atau dendrit dalam kepala otak dia akan tersimpan. Yang dia boleh nyatakan sikit 5%, ada yang kata dalam 5 ke 10% je. Maknanya apa yang kita mengajar hari ni pelajar hanya dapat faham dalam 5 ke 10. Yang lain ada tersimpan dalam otak dia, dalam ni dia. Sebab tu bila kita mengajar kita kena jana dia. Apa, kenapa, kita provoke dia, jana dia hari-hari pelbagai soalan dan sebagainya. Dengan menjana idea, dengan aktiviti pelbagai soalan, arah dan sebagainya, akhirnya pengetahuan itu akan keluar dan dia boleh ni. Kadang dia tersimpan. So jadi janganlah marah kita bila kita mengajar. Faham tak? Pelajar tak faham. Sebab kita dah tahu dah dari segi teologi, dari segi teorinya, pembelajaran tu pelajar hanya faham dalam 5 ke 10% je. Yang lain dia akan simpan dalam sel rangsangan otak dia tu. Sebab tu guru kena merangsang dia setiap hari pengajar rangsang. Kita masuk kelas, kita tanya dia, kita buat bahan, tunjukkan dia, kaitkan dengan persekitaran. Sebab tu pentingnya pengajaran, kita rangsang kait dengan persekitaran. Dengan persekitaran itu membuka idea untuk dia boleh bercerita, menyampaikan dan sebagainya. Okey, jelas kan? Ni lah kenapa rangsangan itu akhirnya yang tersimpan akan keluar, baru dia ada faham. Sebelum ni simpan sebab dia nak tunggu masa, itu dipanggil proses kognitif. Kognitif dia fikir dan kita behavior dia ulang-ulang, akhirnya keluarlah idea dia boleh menyampaikan, menerang, menjelas dan sebagainya. Okey, itu sebab dia tak sepenuhnya maknanya proses dia faham kemenjadian pelajar tu
hanya setakat ni je. Maknanya sasaran guru mungkin ada missing lah dan sebagainya. Ini kita kena faham lah. Kalau 100% kita mengajar 100 capai, hebat lah. So ini dari segi kerangka tu menggambarkan kat mana kurikulum, maknanya keseluruhan yang besar luas itu kurikulum. Kalau di sekolah rendah tu semua yang ditawarkan di sekolah rendah is kurikulum standard pembelajaran sekolah rendah. Okay. Ajarlah matematik, nampak? Baru pengajaran dah tengah tu matematik, pengajaran. BM, sejarah, geografi dan pengajaran tu kita ajar dan pembelajaran murid faham dan sebagainya. So setakat tu clear tak clear? Ada pertanyaan? Membezakan kurikulum pengajaran dan pembelajaran. Jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah cikgu jelas. Okey, kalau kita tengok pengajaran, keberkesanan pengajaran tu kita tengok. Pengajaran pembelajaran. Ni yang ideal. Kalau banyak mana 110 kita sampaikan, 10 pelajar faham. Apa yang kita sampaikan dan apa yang pelajar faham dapat. Memenuhi ni maknanya sama. Maknanya kita sampaikan 10 tu yang objektif kita. Pelajar dapat menyatakan, dia boleh nyatakan. Pelajar dapat membaca, dia boleh membaca. Maknanya ni. Okey, ideal. Yang berkesan, okey, maknanya apa yang disampaikan tapi kurang sikit yang dia tak dapat lah banyak ni ke atau terlebih macam ni ke. Maknanya tak samalah, ada benda yang kita nak 5 dia dapat 4 je. Ni. Pembelajaran ni kalau kita nak 5 dia hanya dapat 2 je. Yang ni langsung kita ajar 5, 1 pun dia tak dapat. Tak ada langsung, kita ajar lain dia faham lain. Jadi mungkin banyak faktor lah. Kurang berkesan ni mungkin dari segi perancangan, mungkin dari segi kaedah. Yang ni berkesan mungkin kaedah teknik pendekatan yang betul, akhirnya dia tercapai. Tapi kalau kaedah teknik dia mungkin kurang sesuai ataupun ni mungkin kurang berkesan. Berkesan yang ni mungkin kaedah teknik yang tak sesuai ataupun kaedah ni pelajar ni minat dia dapat, yang tak minat dia tak dapat. Yang ni mungkin kaedah, metod, objektif lain, tajuk lain aja. Matlamat lain, penilaian lain. Ni maksudnya PMP tidak berkesan ataupun apabila kita menyampaikan sesuatu maknanya pelajar tidak memahami apa yang nak kita sampaikan. Okey. So bila pengajaran teknologi dan pentaksiran, kita tengok apa beza dia? Pendidikan. Bila pendidikan tu besar, pendidikan mana proses pengajaran pembelajaran, mana kita mengajar. Dalam pengajaran kita ambil lah teknologi. Banyak jenis teknologi. Pelbagai jenis teknologi. Kita tengok software, hardware, komputer, TV, movie lah, benda, alat, perkakas, teknologi lah. Apa maksudnya selain daripada anda kita bercakap suara is a chalk and talk, itu teknologi lah. Kapur ke papan putih, kat kataan, kat ayat, kat gambar, kat huruf, bentuk, model, carta orang. You bawa masuk dalam kelas, itu teknologi lah. Lahir macam you kata kucing. You sebut. Tapi you bawa benda itu maknanya dipanggil instructional pengajaran ataupun teknologi pengajaran, maknanya you membawa satu benda untuk menunjukkan pada pelajar. Jadi maknanya teknologi itu mungkin benda mawujud, you bawa kucing. Atau benda bukan mawujud, you bawa model, gambar dan sebagainya. Itu teknologi. Maknanya kalau tengok rangka ni, banyak lagi mungkin beberapa ataupun sebagainya yang diambil dalam pengajaran, sesuaikan dalam pengajaran untuk pengajaran. Begitu juga pentaksiran. Kita nak tafsir daripada sukatan, kita nak tafsir, kita buat penilaian ni daripada angka ni, yang ni betul 10, yang ni berapa, apa yang kita nak nilai dia, memahami, kejelas dan sebagainya pentaksiran. So makna pendidikan itu mesti menggabungkan pengajaran yang kita sampaikan mesti ada elemen teknologi dan elemen pentaksiran. Dalam tugasan anda pun yang anda kena hantar, kit media ialah teknologi, pentaksiran ialah kit JSU soalan dan sebagainya. So dalam kit media tu anda tulislah, okey, tajuk dia contohnya anda buat pengajaran, tajuk anda ialah apa ni, masakan ke ataupun cara-cara ni, tulis tajuk dia tu. So dalam kandungan, dalam kotak tu ada apa? Alat dia, ni apa. Lepas tu buatlah table satu, nama alat tu kegunaan apa. Ini untuk menjelas contohnya gambar model apa. Contohnya kata tanah, ialah debu-debu halus yang digunakan untuk bertayamum. Yang kedua pula apa? Lepas tu you kata kataan, kad nama tayamum, kad tu digunakan untuk menjelaskan. So macam mana menggunakannya? Okey, langkah satu guru menunjukkan apa ni yang nombor satu tadi, iaitu alat-alat tayamum. Lepas tu yang kedua, tulis tu. So itulah dia panggil kit media, letak dalam beg ke dalam buku ke, letak pergi cantik, hantar. Jadi kalau kita nak jual nanti, bila orang nampak macam tu,
boleh jual kat pasaran sebab tajuk tetap. Kalau kita tengok bukan susah nak jadi bisnes dalam pendidikan. Kalau anda ajar agama tengok ada 12 tajuk. So sediakanlah 12 kit media, setiap tajuk, setiap RPS, setiap aktiviti. So you pindah satu, ni kit dia jual RM10, 2 RM10, 3 RM10. Orang akan beli. Bila dia mengajar dia tak tahu pun nak buat, dia tengok oh kit ni bagus. Untuk permulaan ada CD dia bertayangkan. Lepas tu ada kad. You pergi sekolah akan beli bahan pengajaran. Oh bagus ni, senang mengajar sebab bahan tu dah ada dah. Dalam kotak tu dah ada. Okey, tunjuk ni. Lepas ni tunjuk ni. So pelajar faham dan sebagainya. Aktiviti pun ada kat situ. So ada penilaian dan soalan dia. Itulah. You tengok kenapa buku kerja sesuatu itu berjaya. Orang beli sebab kerana dalam tu ada aktiviti, ada kemahiran dan sebagainya. Guru mengajar pun senang. Oh ada aktiviti kognitif, ada FIT, ada psikomotor, ada latihan. Kalau masuk sejam, yang ni buat latihan 1, 2, 3 siap kerja, cikgu boleh duduk saja. Inilah pembelajaran. Okey. Apa beza teknologi pentaksiran benda ini mesti berlaku serentak. Teknologi mesti ada dalam pengajaran. Kalau tidak, bahan bantu mengajar saya beritahu anda dalam praktikum nanti, saya akan nilai ikut praktikum. Tak ada buku dia kat sini. Kalau ada saya boleh tunjuk anda rubrik praktikum itu. Okey, dalam latihan mengajar ni ada 10%. Okey, bahan bantu mengajar. 5 persediaan, 5 pelaksanaan. Okey, persediaan tu you menyediakan bahan. Ada tak? You tulis tu. Kad gambar ada, kad ayat ada, kad perkataan ada, carta ada, CD ada. So maknanya di situ you rancang dalam PH ada. Dah, okey. 5 markah. Bila you laksana you guna ni apa, lepas tu beri pelajar ni apa, so 10 markah kat situ. Jadi kalau bahan tak ada, jadi macam mana nak ada markah? Dari segi kualiti dan kuantiti. Bayangkan 5 markah. Kalau kuantitinya 5 benda, 1 markah, 2 markah, 2 benda. Jadi kalau you pakai 1 je dapatlah 1 markah. Jadi kita nak samat. Okey. Pakai 1 markah boleh. Makna bahan bila setiap kali kita mengajar, nanti anda mengajar, bahan sekurang-kurangnya ada 6 bahan. Lebih pada 6 lah, lebih pada 5. Langkah 1 tunjuk CD video. Tunjuk video dan sebagainya. Lepas video, kad perkataan. Nampak? Video, kad gambar, kad ayat. Lepas tu langkah 2 pula, tunjuk pula gambar apa. 3. Nombor 3 pula, 3 gambar. Yang keempat, bila gambar tu pula, keluarlah kad perkataan. Lepas tu, yang keempat, kad perkataan. Yang kelima ialah mungkin bagi dia kata sebab ke, peterminda ke apa ke. Yang keenam, lembaran kerja. So 6 bahan. So, nampak? Bila guna yang ni langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maknanya dari segi kualiti pun ada, dari segi kuantiti pun ada. So bila you menyediakan 5 markah, bila mengajar melaksanakan you sebut, you tunjuk, you jalankan betul, dapatlah 10 markah kat situ. Kalau 100, tolak 10 dia jadi 90. Tapi kalau ada, kekal. Belum nilai ilmu KBKK yang lain lagi. Okay, so setakat tu clear. Dalam hidup kita pun kita tengok, dia kata bahawa komunikasi atau penyampaian maklumat akan berkesan. Akan berkesan bila kita menggunakan alat teknologi yang sesuai. Makna pengajaran akan berkesan kalau kita menggunakan teknologi mudah disampaikan. Contohnya Ega Dewi kata dalam komunikasi berkesan dia mesti ada 4 perkara. Iaitu sumber ataupun maklumat. Yang kedua mesej ataupun maklumat. Yang kedua alat yang nak disampaikan. Apa nak disampaikan. Yang ketiga ialah teknologi. Yang keempat ialah penerima. Maknanya penyampai, penerima. So mesej penyampai dia kita. Penerima ialah ibu bapa. Kita nak telefon ibu bapa kita ke siapa ke. Itu maknanya komunikasi. Kita nak menyampaikan sesuatu perkara pada mak kita. So kita dan penerima mak. Jadi apa yang kita nak sampaikan? Mesej. I love you, saya sayang mak dan sebagainya, mesej. Dalam pengajaran sama tak? Kita ialah penyampai, guru. Penerima ialah murid. Jadi penyampai dan penerima akan berkesan kalau kita ada maklumat nak disampaikan. Tajuk perkara yang nak diajar. So maklumat yang nak disampaikan tu akan berkesan kalau ada alat. So kita tunjuk bahan gambar. Kita nak beritahu mak I love you. Kita ada mesej tapi alat tak ada. So tercapai tak? So alat dia ikut sesuai lah. Kalau dulu surat. Surat hantar hari ni 2-3 hari, 4-5 hari baru sampai. Lambat. So mungkin sekarang ni dia ada WhatsApp, ada email dan sebagainya. So maknanya is a teknologi. Maknanya penyampai kita, guru penyampai
Maklumat ialah isi pelajaran yang nak ajar dan isi pelajaran itu akan mudah kalau menggunakan alat bahan bantu yang sesuai. Maknanya kalau kita nak telefon mak, girlfriend ke boyfriend kan, kita nak sampaikan I love you, saya sayangmu, itu mesej, maka ada alat. Alatnya ialah telefon. Selain pada telefon mungkin ada, nanti pun ada program perisian lah. Tak ada pakai email, tak ada email mungkin pakai video call ke apa ke. Ni maknanya penerima, penyampai, penerima, so saluran dia mesti ada alat dia dan juga mesej dan alat yang nak disampaikan. Okey, kalau kita tengok model pengajaran, inilah model yang dalam anda membina tu, pilihlah satu model kat sini. Mana model yang anda nak pakai, yang sesuai dengan pengajaran anda yang saya kata berdasarkan tu, buat 4 model, 3 model, 2 model RPS tu, tengok sama ada nak pakai model Taylor ke, model Mastery ke, model Azure ke. Kena fahamlah apa model Taylor. Maknanya dalam merancang pengajaran, model tu macam acuan yang mesti ikut. Prosedur atau step langkah yang kita mesti ikut supaya pengajaran pembelajaran kita berkesan. Okey, apa step dia? Kalau Taylor dia kata ada 4 peringkat. Okey, sebelum kita mengajar kita tentukan objektif apa yang kita nak. Objektif 1, 2, 3. Kognitif, efektif, psikomotor. Maknanya itu objektif dia. Tentukan objektif mengajar. Taylor kata. Yang kedua, mesti letakkan isi pelajaran. Yang saya kata yang anda letak dalam JSK itu isi kandungan, kognitif apa, menyatakan, membaca, menjelaskan tentang dalil, menguraikan sebab kebaikan. Itu ialah isi pelajaran. Daripada situ boleh ambil standard pandangan, itu letak isi pelajaran, berasaskan standard pembelajaran dan untuk mencapai objektif yang disasarkan. Okey, yang ketiga ialah apa kaedah, metod, strategi, teknik pendekatan yang digunakan untuk membantu pelajar memaham. Is a kaedah. Kaedah-kaedah yang digunakan supaya pelajar faham apa yang nak disampaikan. Dan yang keempat ialah penilaian, buat menilai, evaluate. Tercapai tak? Langkah 1 dia suka tak? Langkah 2 dia faham tak? Dia boleh nyatakan, menilai pengajaran itu. So itulah 4 langkah Taylor, iaitu penentuan objektif matlamat pengajaran. Yang kedua ialah isi pelajaran. Yang ketiga ialah kaedah ataupun teknik pengajaran. Strategi pengajaran. Yang keempat ialah penilaian, pentafsiran. Itu Taylor. Maknanya dalam you merancang tu, pengajaran tu you menggunakan langkah tu. Objektif dibina. Okey, selepas tu isi pelajaran. Okey, satu RPH. RPH yang kedua pula you kata mastery learning you pakai. What is mastery learning? Study lah, tengok mastery. Apa maksud mastery? Mastery maksudnya ialah penguasaan kepahaman daripada unit 1 ke unit 2, unit 3, unit 4. Okey, itu mastery. Penguasaan pemahaman daripada satu unit ke barang, maknanya mesti dia faham. Masih dah betul 1 baru dia pergi nombor 2. Betul nombor 2 pergi nombor 3. Dah faham 1 pergi 2. Ini mastery. So ada tak pengajaran kita mempunyai elemen tu? Kalau RPH 1 kita mengajar dia membaca Al-Quran, dia boleh baca. Langkah 2 dia boleh baca ni, baru betul, mastery. Nombor 1 dia faham konsep nombor. Sekali mengajar. Esok mengajar tentang nombor. Lusa ajar nombor dan juga bilangan dan nombor. Nampak? Ini maknanya ni. Ataupun langkah pelajaran, langkah 1 konsep nombor. Langkah 2 urutan. Maknanya betul 1 baru pergi 2. Baru dipanggil mastery, iaitu senang ke susah. So langkah pengajaran 2 ada mastery. Bila saya tanya nampak, mula-mula dia tahu dalil, dia boleh baca dalil. Bila dia tahu dalil, dia boleh baca dah, baru yang langkah 2 dia faham dalil tu apa dia. Dia faham, dia boleh hurai. Dah faham, dia boleh hurai, pergi langkah 3 macam mana dia melaksanakan dalil dalam kehidupan aplikasi. Inilah nampak langkah 1, 2, 3. Ataupun 1 sembahyang, solat wajib, lepas tu baru solat sunat, lepas tu baru ni. Ini maknanya susunan itu mastery. Makna RPH yang kedua, okey, mastery learning, okey, nampak. Yang ketiga pakailah Azure model ke, you kata. Nampak. Maknanya pengajaran ni, kenapa pelajar ni pelbagai kategori lemah, suka dan sebagainya, so you pakai Azure. Kenapa Azure? A tu you analyze student. Tengok kategori berapa pandai, berapa sederhana, berapa lemah, analyze. Lepas tu S yang pertama, state objektif. Dah tahu kategori ni, pelajar dapat menyatakan 3 rukun Islam. Pelajar dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 rukun Islam dengan jelas dan betul. Maknanya rukun Islam ada 5, dia hanya dapat 3 je. Kenapa kita 3? Kerana dalam kelas tu ada 5 orang sangat pandai, ada 20 orang sederhana dan 5 orang lemah sangat. So kita nak semua objektif kita tercapai. Yang lemah tu
Daripada 5 tu menyatakan sekurang-kurangnya 3, dia dapat sebut 3. Yang pandai akan sebut 5. So tercapailah objektif. Kalau kita kata pelajar dapat menguraikan 5 rukun Islam, yang pandai dapat, yang sederhana mungkin dapat 4, yang lemah mungkin dapat 1, 3 je, objektif kita tak capai. Kita rancang syok sendiri, bukan berasaskan kepada keupayaan pelajar. Sebab tu kita analyse pelajar, kategori dia, kognitif dia, tahap dan sebagainya. So kita state objektif. Lepas tu bila objektif macam ni, pelajar ni akan tercapai kerana ada pelajar lemah dan sebagainya. So kita select material. Apa material? Bahan bantu yang sesuai untuk mengajar dalam kelas ini supaya pelajar ni faham, suka dan sebagainya. Select objektif. ASSU utilize. Gunakan kaedah yang menarik. Okey, bahan dia dah suka, pilih pelbagai kaedah yang menarik. Nak buat kaedah naturalist ke, adventure ke, lawatan ke, buat eksperimen ke. Okay. R, requirement penglibatan pelajar, dan E, evaluate, buat penilaian akhir pengajaran. Inilah contohnya bagaimana model struktur you susun, you pilih daripada 3 RPH tu. Satu mungkin you pakai Taylor, yang kedua ialah mastery, yang kedua mastery, yang tiga mungkin action model. Kalau sebelum ni orang kata mengajar, pakai apa? Pakai pengalaman, ikut suka aja. Masuk, bagi salam, buka buku, buat latihan, hantar. Buka buku, buat latihan, hantar. Apa model pun tak tahu. Ataupun you tengok, Taylor model dalam ni tak ada, hidden tabah. Taylor tu bapak kurikulum, semua akan ikut pada. Selepas dia banyaklah membina kurikulum. Tabah, hidden tabah pun anak murid dia. Hidden tabah dia ada 6 langkah. Taylor ada 4, objektif, matlamat, isi dan juga penilaian. Okey, tu Taylor. Tabah dia tambah 1 je 5. Yang pertama ialah mula-mula tengok grassroots dulu, tengok pelajar. Tengok kehendak grassroots dulu, akan umbi parent ke pelajar ke, baru langkah 1 ialah objektif. Yang kedua matlamat pengajaran, yang kedua objektif, yang ketiga ialah berikutnya tambah 1. Jadi kalau di sekolah pelajar kata boring, asyik belajar, jom kita main. Kehendak pelajar nampak. So kita nak pergi dah main macam mana? Tengok sukatannya lah. So kita main sambil belajar. Main 5 minit, duduk, semayang, solat dan sebagainya sesuai, lepas tu sambung. Nanti cara kita nak gunakan model lah. So langkah 1, 2, 3 kita nampak. Jadi orang tanya, oh ini saya masuk guna model Taylor. Nampaklah. Oh ini pelajar ni tajuk ni ada pelbagai. So nak mudah faham guna kaedah mastery. Oh nampak langkah 1 buat apa, langkah 2 buat apa, 3 buat apa. Ataupun pakai action model. Oh pelajar ni lemah, boleh nak tarik minat dia dan sebagainya. Pakai action, analyze pelajar dia ni suka apa dan sebagainya. Kita sesuaikan mengikut pengajaran tadi. Itu model. Ataupun berstruktur seperti inquiry. Kita gunakan kaedah inquiry. Mana kaedah, pendekatan kaedah inquiry, pelajar menyiasat dan sebagainya. Ataupun PBL, problem based learning. Kita bagi soalan, dia cuba kena pasti apa. Ataupun projek menghasilkan sesuatu. Ataupun kajian kes. So maknanya model. Dan pendekatan ialah cara macam kita nak menyampaikan pengajaran. So apa way, cara yang kita gunakan approve dia, itu dipanggil pendekatan. Sama ada secara falsafah ataupun teori. Contohnya pendekatan konstruktisme, pendekatan berpusatkan murid, pendekatan berpusatkan guru, pendekatan induktif, didaktif, komunikatif. Ini pendekatan, iaitu cara approve macam mana yang nak dapat. Kalau induktif pendekatan maknanya kita gunakan khusus kepada umum. Kalau didaktif umum kepada khusus. Ini pendekatan yang kita guna supaya pelajar faham. Contohnya kita nak masuk mengajar tajuk baru dan sebagainya, kita gunakan induktif. Terus pada khusus. Kebandiran spesies. Haiwan membiak macam mana dia tak tahu. Tapi kalaulah kita pakai didaktif, okey cuba awak tengok haiwan. Apa macam mana dia boleh membiak. Yang ni kata bertelur, yang ni kata beranak, yang ni apa-apa nampak umum. Cuba you kata spesifik. Ciri-ciri mamalia. Dah. Tahu? Cuba mulakan dengan didaktif. Okey, tahu tak mamalia haiwan beranak. Okey, sebutkan yang beranak yang you tahu. Nampak? Yang tak tahu pun akan sebut. Dia tengok, oh kucing beranak bagus. Yang ni kata orang beranak bagus. Nampak? So maknanya orang yang tak faham, tak tahu pun, tapi kerana metod kita guna, pendekatan approach yang kita guna, akhirnya pelajar mudah faham. Sebab tu pendekatan penting dalam pengajaran, pembelajaran. Okey, boleh setakat tu? Okey tak? Okey. Okay, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Ini jelas.
Okey, kita tengok model Taylor. Ha, ni contoh model Taylor. Okey, dalam Taylor dia kata kena pasti pelajar. Model Taylor tengok dia adaptasi daripada Masri lah, apa ni jadi langkah. Kalau anda nak buat model anda boleh lah ubah sesuai prosedur. Isi pelajar mungkin anda nak ubah model anda iaitu model pengajaran pembelajaran apa usi contoh. Mula-mula tengok DSKP dulu. Tapi dalam ni dia dah DSKP dulu. Tafsir DSKP. Dah ada tafsir DSKP barulah bina objektif. Bila dah ada objektif pula, fikirkan apa isi pelajaran nak sampaikan. Okey. Lepas tu apa kaedah yang digunakan untuk menyampai dan buat penilaian. Ini contohnya. So maknanya dalam ni model adaptasi model Taylor dan yang lain dia ada 8 langkah. So yang mula kena pasti pelajar. Siapa pelajar kita? Ciri pelajar. Sebab tu kalau bila mengajar kata pelajar tak tercapai, objektif tercapai, pelajar tak faham, kerana kita tak analyse pelajar. Kita yang tak kenal pelajar. Kalau kita tahu pelajar berapa orang, 3 orang lemah letak kat depan. Orang lain buat latihan, dia hanya salin latihan. Ini strategi. Orang lain menulis, dia hanya menyusun ikut urutan ke detik dan sebagainya. Ini bagi kerja kat dia. Berbeza kerja dengan kumpulan lain. You bagi kumpulan pandai, you bagi arah tinggi pun dia boleh capai. Yang ni sekurang-kurangnya you ajar dia juga at least asas dan sebagainya dia dapat. Okay. So bila anda kena pasti pelajar, sebab guru kuasai konten. Guru mesti tahu konten lah. Okay. Buat analisis tentang pengetahuan kemahiran yang perlu diajar. Apa pengetahuan yang perlu disampaikan. Apa kemahiran yang perlu dia. Sebab tu bila anda buat JSK pengetahuan dia ada. Pengetahuan arah kualiti, efektif, psikomotor ada. So kemahiran apa yang nak buat? Mentaksir, membuat inference, membuat kesimpulan ke, membuat generik ke, membuat organisasi ke. Ni. Okay, so pengetahuan kemahiran. Nombor 3 bila dah tengok guru tahu, tengok pelajar, guru tahu topik dia dah faham, dia tahu apa nak buat. So dia pun letaklah objektif khusus. Di akhir pengajaran, pelajar dapat menjelaskan, pelajar dapat membaca, pelajar dapat menerangkan. Bila dah okey, pergi yang keempat, buat susunan unit-unit. Okey, secara sekuen. Gunakan JSJPK penentukan dengan senang ke susah ke urutan tu dan sebagainya. Lepas tu 5, pilih kaedah. Okey, yang ni kaedah apa, yang ni kaedah apa, yang ni kaedah apa. So tentukan. 6, pilih alat bantu teknologi apa yang kita nak belajar, kita apa bahan nak pakai. Dan yang ke-8, penilaian. Samalah. So inilah proses, 4 proses yang kita kena ikut dalam menghasilkan kurikulum. Dalam menghasilkan pengajaran ataupun model pengajaran. Kalau nak pakai model uji sampai 8 langkah. Siapa tak kalau model pasti bila nak mengajar esok kelas ni guna model ni. Boleh? Model uji. So kena pasti siapa pelajar kita. Oh, kena pasti dah ada. Lepas dah kena pasti pula, pergi yang kedua pula. Konten. Cikgu tahu tak isi ni? Kemahiran apa kita sampai? Kemahiran berinteraksi, berkomunikasi ke, demonstrasi ke? Kemahiran. Barulah objektif kita letakkan, dah tahu kita ada kemahiran belajar, kita tahu objektif. Pelajar dapat menyatakan apa? Pelajar dapat menunjukkan, menjelaskan. Objektif mestilah bentuk ayat-ayat yang eksplisit. Okey, lepas 3, lepas tu unit pembelajaran sekuen guna, jatuh penentu susunlah dia. Mana 1, langkah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu apa kaedah yang ni, kaedah apa, yang ni kaedah apa. Dan juga pilih bahan bantu, teknologi dan penutup. So setakat ini ada persoalan nak tanya. Ada soalan tak? Tak ada? Boleh? Okey. Dan akhir sekali ni contoh model Advanced Organizer teknik KWLH. Know, tahu apa yang tahu, what you know, apa yang kita tahu. Yang kedua, what, apa yang kita nak tahu. Macam mana kita keluarkan sepatut terbalik LW ni, bukan HL LW ni. Apa yang how, bagaimana yang digunakan. Learn ajar dia, learn. Ajar dia nak tahu yang ni, what you want dia nak tahu yang ni. So learn you ajar, dan how macam mana digunakan apa yang kita ajar. So inilah peringkat dia dari segi maksud, penjelasan, pemahaman apa yang dipanggil apa ni pengetahuan, kepahaman, aplikasi dan sintesis. Okey. Ada soalan sekarang tu? Boleh? Ada pertanyaan? Tak ada? Tak ada. Tak ada Okey, saat lagi petang nanti anda cuba, saya nak tengok susun
berdasarkan tajuk anda, kemahiran anda, cuba anda susun objektif ni isi pelajaran standard pembelajaran kandungan kepada 10 minggu. Buat macam JSK tu petang nanti, cuba lengkapkan. Macam JSK minggu 1, minggu 2, minggu 3 tu 10 minggu buat. Minggu macam mana tentukan based on tema ke, tajuk dan sebagainya. Okey? Boleh? Okey? Boleh. Ya, ada soalan tanya? Okey, dah tengok. Okey, sebelum ni pastikan, okey, tugasan anda yang pertama ialah anda dapatkan, setiap orang mesti ada RPT. Rancangan pengajaran tahunan mesti ada. Di SKP, ambil lah mana-mana tahun mesti ada. Di SKP, dokumen standard sekolah rendah, sekolah menengah ke, sama ada BM, subjek ikut bidang anda mesti ada. Okey. Di SKP mesti ada, bila di SKP ada dan rancangan tahunan, ambil lah mana-mana sekolah mesti ada. Ini rujukan. Kalau apa-apa saya kata tengok rujuk. Dan mesti kalau boleh, kalau nak ambil 6 tahun banyak sangat. Ambil lah 1 tahun, 2 tahun ikut tahun yang anda mengajar. Okey, cuba kita tengok sikit. Apa ada dalam DSKP? Mungkin siapa tak pernah tengok. Penting, DSKP ni penting. Kita nak tahu apa yang kita boleh ajar, kita boleh sampaikan. Okey, cuba kita tengok dalam DSKP. Tak nampak. Tak nampak Belum. Tak nampak. Okey, nampak kan? Okey, ni DSKP. Tengok bahasa Melayu Okey, kita cuba tengok pentafsiran, nampak. Dokumen standard kurikulum, okey. Tengok apa yang ada dalam ni. Okey. Okey, dia punya ni prakata, isi kandungan. Okay, ni bahasa Melayu Nampak, kemahiran bahasa Melayu nampak. Bertutur, membaca, menulis, seni bahasa, tata bahasa. Okey, ada 5 kemahiran ni. Nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni saya kata. Okey. Tengok bahasa Melayu. Falsafah. Definisi kurikulum ialah program apa? Satu program pendidikan yang termasuk kurikulum kegiatan kokoh merangkumi ini kurikulum. Okey. Tengok kata pengantar. Pendahuluan ni, okey 21 kebat apa semua ni. Ni bila dalam RPS anda dalam pengajaran ni, di SKP ada benda-benda ni. Mana nak dapat? Tengok sini. Objektif dia ada berapa? Memberi respon berdasarkan arahan pesanan, bercerita, membaca, mencatat, menghasil, menghayati. Ni dia punya matlamat apa ni bahasa Melayu lah. Objektif kurikulum yang 4 ada 21 nampak. Mendengar, mengecam, sebutan, memahami. Mendengar, mentaksim, memberi jawapan. Ini lisan. Bertutur lisan. Bertutur lisan. Menyoal, menjawab lisan. Bercerita dengan sesuatu inovasi. Ni 7 membaca. Okay. Ni
kemahiran membaca, 8 membaca, 9 membaca, 10 membaca, 11 nampak menyalin. Ni lisan, menulis. Nombor 13 menulis ayat peringam, menulis, mendraft, menulis. Cerita mengenai peribahasa. Ni segi bahasa ni nombor 4, iaitu segi bahasa dan sebagainya ni. Lepas dan yang kelima tadi kemahiran ni. Dia kata apa? Sorry. Ni. Seni bahasa ni. Tu kemahiran tu kita faham. Ni objektif dia. Ada 21. Okay. So kerangka kurikulum, kerangka nampak. Ni pemikiran kritis dia ni. Dalam pengajaran insan seimbang, mana kita nak lahirkan seorang tu insan seimbang, dia mesti boleh berfikiran kritis dan kreatif, dia ada inovasi. Apa elemen dia? Dia ada komunikasi. Komunikasi nampak. Penggunaan penggabung jalinan kemahiran bahasa. Okey, dia boleh berbahasa. Okey. Ni elemen ni. Lepas tu ni dia boleh apa? Kemahiran ni semua ni diterapkan pada setiap subjek. Inilah kerangka yang mesti ada dalam dokumen sekolah rendah. Dalam tunjang berasakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tunjang ni. Okey. Tengok fokus. Tengok. Bahasa Melayu sekolah rendah kemahiran nampak tu. Konsep kembali kepada asas. Aplikasi bahasa, kemahiran asas literasi, penekanan kepada tahap. 1, 2, 3 adalah asas literasi. Untuk menguasai semua kemahiran mendengar, kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis 4 kemahiran ni dilaksanakan sepenuhnya dengan terancang. Okey, jas 1, 2, 3, 4. Okey. Tahap 2 ni tahap 1, kemahiran asas literasi. Tahap 2, pembelajaran bahasa Melayu memberi penekanan pengukuhan literasi. Tadi penguasaan literasi, aplikasi ni pengukuhan, maknanya dia boleh menggunakan. Okay. Fokus. Kemahiran 21. Apa dia kemahiran 1? Yang kita kata PAK 21, kemahiran 1 nampak? Mesti ada kurikulum dia, mesti berdaya tahan. Ada. Okey. Berkomunikasi. Ada soal jawab, berinteraksi, pemikir. Dalam soalan tu, dalam pengajaran kita ada timbulkan soalan berfikir kreatif, kenapa dia berlaku, kenapa dia terjadi, ada dia. Maknanya dalam pengajaran tu kita ada kemukakan soalan itu. Maknanya adalah elemen 21 dalam pengajaran kita. Kerja pasukan, okey, duduk dalam kumpulan, 21. Sebab tu pengajaran mesti berlaku, aktiviti kumpulan, bincang, ikut kumpulan, ikut pelbagai arah dan sebagainya. Ingin tahu, makna bila mengajar tu dia nak tahu kat mana cikgu. Macam mana tak tahu, ingin tahu. Makna persoalan kita ajar tu menimbulkan kita ajar formula, dia nak tahu macam mana nak guna. So ada. Berprinsip, setiap pengajaran tu isi bermaklumat. Mana elemen inilah PAK 21 yang kita mesti ada dalam. Bukan semua, hari ni mungkin you kata kerja pasukan, esok dalam pengajaran mungkin ingin tahu, yang lusa mungkin bermaklumat kita beri. So okey, jelas tak macam mana PAK 21 ada dalam subjek kita? Okey. Clear tak clear ni? Clear. Ya. Ajar matematik, duduk dalam kumpulan. Dah, elemen PAK 21. Ataupun kita mengajar menerapkan patriotik, kita mesti sayang, cintakan negara. PAK 21. Penyayang, okey, hormat, sayang, kesian kat dia. Hormati dia, buat lembut. Makna ada PAK 21 kat tu. Jadi kita boleh jawab dalam pengajaran tu nanti bila orang tanya, apa dia? Ni aktiviti kumpulan. Ni waktu cikgu mengajar ni contohnya sayang cintakan negara ada. Okay. Kita boleh jelas benda tu. Walaupun tak didokumentasi ataupun kita letak dalam catatan PAK 21 kerja kumpulan. Okey. Di PAK 21. Okey. Kebat, kemahiran berfikir arah tinggi. Ni lah dia, mengaplikasi, menganalisis, menilai. Apa dia? So kita letak kebat, mengaplikasi je perkataan tu. Apply. Maknanya macam mana kita nak gunakan benda ni dalam kehidupan. Maknanya kebat lah. You ajar dia, okey, formula ni macam mana kita nak guna dalam binaan. Kebat lah. Tapi tahap aplikasi. Ataupun menganalisis, manakah yang lebih ni analyze. Manakah yang sesuai digunakan. Berdasarkan A, B, C, manakah yang sesuai digunakan di negara kita. Menilai. Ataupun menilai.
sejauh mana keberkesanan kesesuaian. Maknanya kita letak dalam catatan tu cebat aplikasi. Dah lah bila kita mengajar nanti kita akan sebut elemen tu. Aplikasi okey, boleh tak kita gunakan apa ni tayamum dalam keadaan sekarang, nampak? Itu je. Kenyataan itu adalah kebat. Jelas? Jelas tak lah, tak perlu. Kebat ialah ni tak, you letak kat situ je. Bila you mengajar, you sebut je. Jadi kalau saya nilai you dengar, you anda pun katalah, okey kita akan buat analisis tentang so maknanya ada kebat. Okay. Bila you ajar pelajar, okey, berdasarkan sekarang ni macam ni. Cuba anda analisiskan berapakah yang setiap orang akan dapat. Ataupun apa akan berlaku. Ini mencipta atau hasilkan projek. Kebat lah. Ajar tadika, lepas tu buat tampilan tentang kemasan dia buat dah. So, maknanya dia mencipta. Cuba ciptakan tampilan. Ataupun you ada satu benda, okey, contohnya kata botol macam ni, cuba anda hasilkan benda lain. Ini pengajaran. You ajar lukis botol, buat apa semua, lepas tu bahasa ke dan sebagainya, suruh dia hasilkan inovasi kat situ. So maknanya kebat. Dia pun hasil lah botol ni boleh buka macam ni, okey, macam botol boleh jadi kawan. Itu maknanya di situ mencipta. So ada kemahiran kritis, dalam kebat ni kritis, kreatif, menakul dan berfikir, ni elemen tahap 2. Okay. Strategi pengajaran, tengok sini. Dalam pengajaran bahasa, nampak? Strategi 5P, bahasa Melayu menekankan 5P. Penggabung jalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan. Apa gabung jalin? Gabung jalin kemahiran. Dalam bahasa dia ada lisan bacaan, tulisan. Dia ada 4 tu. Kena gabung maknanya, kalau nombor 1 lisan, nombor 2 membaca, nombor 3 menulis, 4 bahasa, nombor 5 seni bahasa. So gabung jalin mestilah nombor 1 lisan dengan bacaan. Ataupun lisan dengan tulisan. Maknanya dia bercakap dan menulis. Membaca dan menulis. Ataupun membaca dengan lisan. Membaca, menulis dan tata bahasa. Ini gabung jalin. Bukan saja dalam ni, tetapi juga dalam subjek lain kita boleh gabung jalin. Contohnya ajar matematik, guna bahasa Melayu, bercerita. So maknanya kemahiran mencampur dengan kemahiran bercerita. Ataupun kemahiran mencampur dengan menyelesaikan masalah. Sains, kemahiran membuat hipotesis dan inferen. Kemahiran menyiasat dan membuat inferen. Kemahiran ni maksud dia gabung jalin. Makna menggabungkan kemahiran dalam pengajaran. Jelas tak jelas ni? Tanya. Anda yang ajar bahasa, saya tengok gabung jalin, bahasa you tak satu-satu fail. Memang kali ni saya kata salah, memang saya kata salah betul lah. You nak marah-marah lah. Contohnya you buat rancangan mingguan. Ni dengar. You nak buat JSK, saya kata bawa RPT sekolah. Tak semestinya RPT itu betul. Kenapa nak guna RPT? Kita nak tengok sekolah sebagai benchmark. Kenapa kita ambil RPT sekolah yang setahun tu, yang 40 minit kita nak tengok benchmark. Contohnya you ajar bahasa Melayu, you ambil RPT sekolah digunakan. You tengok dalam kemahiran tu, makna kemahiran itu diajar untuk seminggu. Itu tujuan dia banyak tak? Berapa banyak? Kalau kita rancang mungkin terbesar, terbanyak tak tercapai. Ajar sains tengok RPT dia, tengok dia ada 5 kemahiran untuk ajar seminggu. Okey lah. Cuba you ajar, seminggu masuk 2 kali. Kemahiran 1, 2, 3. Tu kita kena tally kemahiran itu dengan ni. Kalau anda mengajar bahasa, contohnya minggu 1, tema perayaan, tema keluarga. So tema 1 ialah keluarga bahagia, kata. Kemahiran you tak situ, 1.1, 1.2 standard pembelajaran, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Itu saja untuk minggu 1. Fail, saya tolak. Kenapa fail? Siapa boleh beritahu? Siapa boleh beritahu? Apa masalah dia? Mengajar bahasa, okey. JSK dia buat rancangan minggu 1. Minggu 1, minggu 2, minggu 3. Minggu 1 dan 2, minggu 1, 2, 3 contohnya member tema keluarga. Okey, minggu 1 you masuk, you pun letak situ tema keluarga, tajuk keluarga aku sayang. Kemahiran 1.1, standard kandungan, standard pembelajaran 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Pergi minggu kedua pula. Tajuk bawah tema keluarga tadi, tajuknya ialah mungkin ayah misali contohnya.
Kemahiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Okey. Minggu 3 pula tema tema tentang jiran jasa ibu. Okey. Kemahiran pula 31, 32, 33, 34. Okey, apa yang salah berdasarkan pada JSK atau RPT yang saya sebut tadi? Apa yang salahnya? Ada siapa boleh beri komen? Kemahiran diasingkan ikut minggu. Ha? Contoh? Contoh? Tak jelas yo. Memanglah akan buat ikut minggu. Tapi apa yang salahnya? Tiada gabung jalin. Betul. Siti kata tiada gabungan jalin. Maknanya dalam minggu 1 tu dia hanya letak nombor 1 je. Itu kemahiran lisan. Kemahiran mendengar bertutur. Dia mesti ada minggu 1 tu mesti ada. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 5 tu seni bahasa mungkin tak pasti. 1, 2, 3, 5 tu mesti ada. Maknanya ada lisan 1, mendengar bertutur. Nombor 2 membaca. Nombor 3 menulis. Nombor 4 tata bahasa tu. So maknanya hari Isnin you ajar fokus utama ialah lisan bercerita dan nombor 3 menulis, masuk nombor 4 bahasa. Hari Selasa pula fokus utama you ialah membaca. Baca-baca petikan, baca teks, sampingan dia menulis. Depan baca teks dia jawab kepahaman atau karangan. So masuklah dari segi baca tu mungkin you pakai nombor 5 seni bahasa, puisi, sajak ke, you bagi latihan kata nama. Situ. Hari Berabu pula, yang ketiga pula tu, fokus utama menulis. You nak hari ni dia tulis karangan, menulis. Sebelum dia menulis, you pakai apa? Pakai bercerita, kad gambar. So, nombor 3 dan nombor 1. Ada bahasa tak? Ada, letak kat situ. Inilah maksud gabung jalin. Mana pengajaran mesti ada macam tu. Nombor 1, 2, 3 gabung jalin dengan 1 je. Kecuali bukan subjek sains. Okay, sorry. Kecuali bukan selain daripada bahasa, dia lain. Mungkin 1.2, 1.3, 1.4. Maknanya dia akan macam tu lah. Dia tak ada 1 sains, 2 sains. Mungkin dia nombor je. 1 tentang kemahiran saintifik ni, 2 kemahiran ni, 3 kemahiran ni. Maknanya dia lain. Kena faham tu. Sebab tu saya tunjuk ni, kalau anda tak faham, anda tanya. So maknanya penerapan tu, 5P mesti ada. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa ni 5P. Penyerapan, apa yang kita serapkan? Serapkan ilmu pengetahuan. Ilmu ialah subjek lain. You ajar bahasa apa? Agama ke, moral ke, sains. Itu maksudnya kita serapkan ilmu. EMK, maknanya kita ajar sains, maknanya kita serapkan. Contohnya anda mengajar ibadat, air bersuci untuk semayang dan sebagainya. Okey, maknanya kita menyerapkan sains. Ilmu sains tentang air. Air penting. Kalau air tercemar, kita akan tak sihat dan sebagainya. Begitu juga dalam ibadat. So maknanya sebut air itu dalam sains tu dah ada. So maknanya gabung jalin penyerapan ilmu sains. Nilai, 16 nilai murni apa? Jujur, amanah, bertanggungjawab, kebersihan fizikal, mental, berdedikasi, kejujuran, kebersihan. Itu nilai, 16 nilai yang kita mesti terapkan. Mesti. Ada 10, 5 markah dan 5 persediaan, 5 pelaksanaan, 10 markah. Tadi saya kata kalau tak buat bahan bantu dah hilang 10, tak buat pentaksiran dah hilang 10, tak ada nilai pun dah 10, dah tinggal 70. Macam mana nak cerita A? Macam itulah bila saya jadi praktikal, pelajar tanya, macam mana boleh dapat A tak? Saya kata, bahan bantu ada tak? Tak ada. Dah tolak 10. Soalan tadi, ada tak JSU dan soalan yang bagi tadi? Tak ada. Tolak lagi 10. 20 dah. Lepas tu, tanya lagi, nilai ilmu tadi tak ada kan? Ada tak buat jujur ke, amanah, bertanggungjawab? Tak ada. Tolak 10, dah 30. So 100 tolak 30 dah jadi 70. 70 tu belum lain tolak objektif tepat tak tepat. Lain dan sebagainya, dah tinggal berapa. Inilah isu dia. Jadi kalau anda tak faham, tak nak penjelasan, sila maklumkan, tanya. So ni 5P. 5P gabung penyerapan, pengayaan, kita buat aktiviti pengayaan, yang pandai kita tambahkan lagi. Lepas tu pemulihan yang lemah kita bantu, kita tolong. Lepas tu kita buat penilaian, penilaian pengajaran, nilai. Tercapai tak langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Keseluruhan penilaian itu ialah pentaksiran lah. Okay, so clear, nampak? Strategi pengajaran, sebab tu kita kena faham. Dalam ni, strategi PMP menggunakan pelbagai prinsip.
Dia ada. Pasal ni prinsip dia, teknik pendekatan memenuhi konsep bersepadu. Okey, kita clear tu. So di situ dia kata apa dia, strategi pengajaran dah ada. Lepas tu dia kata pendekatan modular, pendekatan didik hibur. Ni diceritakan pendekatan yang boleh guna. Modular kepada unit-unit kecil, pecahkan pada unit kecil. Pendekatan tema, berasaskan tema ke. Lepas tu kesihatan ke pasal tema-tema ni tema bahasa nampak. Tema. Dia ada kekeluargaan, kebangsaan. Ni tema, tajuk. Di bawah ni ajarlah tajuk apa. Ni saya kata 10 minggu mungkin 4 tema je. 1, 2, 3. Mungkin 2 tema je. Tema kekeluargaan ajar 3 minggu. Sebab kita tengok rancangan tahunan. Tema tu berapa minggu dia ajar. Senang dia nak buat. So lepas ni dapatkan setiap orang rancangan tahunan. Mesti ada. Kalau tak ada, macam mana nak mengajar? Macam ni nak merujuk bila saya kata mana dia? You boleh buktikan tunjuk. Tengok, dia ada tema dia. 2 kemasyarakatan. Sampai 7 jati diri. 8, 9. Aku tengok 8 teknologi. Jati diri kenegaraan. 7 kenegaraan. Biasanya 7 ni, bulan 7, bulan 8. Bulan 8. Dalam RPH you tengok. Tajuk kemahiran ni biasa bulan 8. Kenapa bulan 8, 9? Kerana bulan tu kita merdeka. Barulah dia ajar tentang cinta, sayang negara dan sebagainya. Jadi sama juga. Cuba cinta negara, sayang negara buat ajar bulan 1. Pakai baju Melayu, buat patriotik, pelajar heran. Klik tengok pasal apa. Bila tengok dia faham. Oh, tema merdeka tunjukkan sayang. Pakai tongkolok, pakai ni menunjukkan patriotism. Cintakan negara. Ni maknanya tajuk ni dia ajar. Ni masalah dia ialah pelajar baru masuk, pelajar ni kurang cinta sayang negara sebab lambat bulan 8 baru nak cerita. Patutnya masuk bulan 1 cerita dah. Sayang, cinta tajuk tapi kita lebih kepada keluarga, cinta keluarga, sayang keluarga, hormat keluarga dan sebagainya. Tak apalah. Tapi itulah cerita dia supaya kita faham tentang kurikulum itu. Kenapa kita kata pelajar tahun 1, pelajar 2 kurang patriotism. Tak faham lagu. Nyanyi lagu negara pun tak reti ni. Sebab tidak diajar. Bila nak ajar? Lambat, tunggu kemarahan lain. Sekarang ni hanya boleh serapkan selit saja. Nampak? Ada 12 integriti. 12 tema. Lestarian alam sampai sana, tajuk-tajuk integriti seperti nampak ditulis sini kan. Jelaskan ni. Lepas tu pembelajaran berpusatkan murid. Pembelajaran berpusatkan masalah. Pembelajaran berasaskan projek. Ni bila nak ajar kaedah you ajar. Kaedah ajar. Kooperatif. Pembelajaran kecerdasan pelbagai. Konstruktism. Di sini kaedah you boleh tengok mana kaedah nak pakai. Mastery assessment diri, mastery cara belajar. So ni EMK. Bila kita mengajar kita mesti masuk ke EMK. Bahasa apa kita nak pakai. Bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, bahasa Arab ke, tak situ. Lepas tu sains teknologi. Ada. Okay. Apa elemen kemahiran proses sains ada, kita masuk ke apa? Menakul, membuat kesimpulan, hipotesis ke. Teknologi matematik adalah bahan bantu kita nak guna. Nilai murni ni. Nilai murni jujur, amanah, bertanggungjawab tu. Yang diterima pakai global tu. Patriotism, kreatif, inovatif. Ni semua ni kita kena masuk dalam pengajaran letak situ. Jujur, amanah. Keusahawan ke, patriotisme, cintakan negara. Ataupun yang kita nak letakkan tadi, ni nilai murni, jujur, amanah kena letak situ, kena declarekan. Okey, so ini patriotism. Pentaksiran bilik ajar, macam mana pentaksiran? Menggunakan kaedah pentaksiran, boleh tengok sini. Desain, penulisan. Pilihlah mana masukkan dalam JSK, dia ada dah kat sini. Lepas itu tahap penguasaan keseluruhan dia, arah 1, arah 2, arah 3, 4. Sangat baik 6, cemerlang. So nampak, standard kandungan, pembelajaran dan sebagainya. Bagaimana disusun, apa kemahiran menulis, nampak? Menulis, seni bahasa apa, tata bahasa. So ada beberapa kemahiran, ada 1, 2, tata bahasa, aspek motorik sintesis ayat, aspek ni perlu diajar, dilaksana melalui terancang dalam teknik yang sesuai berkesan, murid memahami menggunakan tata bahasa betul, kena ajar. Okay, so kena ajar ni, so rancanglah ni jenis tata bahasa dia letak ni. Imbuhan apa semua kita ajar. Ni jam 4 inilah benda kita belajar. Kata nama, kerja, lain tak boleh ajar. Ini yang dia kata untuk tahun 4. Okay, ada lagi, ayat tunggal, ayat dasar. Nampak kemahiran nampak? Standard kandungan, pembelajaran nampak? Ini mendengar betul-betul nampak? Mendengar betul-betul nampak? 1, di bawah standard pelajaran 1, 2, 1, 3 nampak? 1, 1, 1 je semua. 1, 1,
Tafsir tak? Mendengar mengecam sebutan. Maknanya dia dengar, dia cam sebutan. Orang lisan, orang cakap. Mendengar memahami. Dia dengar, dia faham. Yang ni dia nak cam sebut. Yang ni dia dengar, dia faham. Respon tak ada ujuran dalam tinggi arah 2. Maknanya dia dengar je terus ulaskan ringkasan ke pemahaman ke. Yang ketiga, mentaksir, memberi respon terhadap satu secara kritis. Mungkin dalam nyanyian ke yang bentuk lain ke ataupun apa ni forum hujah dan sebagainya. Ini beza man. Betul-betul untuk menilai. Betul-betul untuk menilai apa dia. Mungkin perbahasan, perbincangan. Ini maksud dia. So ni kemahiran apa? 1. Ini penilaiannya. Ya, lisan membaca 2. Ni gambarnya 1 dan 2. Nampak ni. Dalam mengajar ialah fokus utama. Apa maksud fokus utama? Makna hari itu kita nak dia faham membaca. Esoknya lisan. Lusanya agih kalah. Okey. Nampak nombor 2. Ni nombor 3 membaca. Ni gabung jalin nombor ni. Okey. Ni bahasa. Okey, kita tengok sign pula. Tahun 4 kan. Okey. Ni tengok kemahiran dia. Sign apa? Kemahiran saintifik, sains fizikal, sains bahan, sains ni okey. Falsafah, kurikulum sama. Okey. Mengantar. Pendahuluan. Ni fahamlah ni. Seimbang, intelek, rohani, jasmani, diterapkan, mata kemahiran, baca sains. Okey, tinggi. Matlamat objektif dia, kerangka apa? Kerangka rendah. Kan? 6 tunjang ni lah ni. 6 tunjang ni. Cerita ni lah. Komunikasi apa semua tu. Fokus. Sains kalau rendah, fokus pada fitrah nampak ni. Pengetahuan apa? Kemahiran dia apa? Saintifik ni pengetahuan tentang inquiry, sains hayat, nilai, sikap saintifik ni. Ni elemen kerangka dia sains. 3 domain. Pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pengetahuan, kemahiran, nilai ni. Sains dibangun 3 ni. So tengok, fitrah sains, pembelajaran fitrah kritis. Ni menciri, kemahiran fikir kritis apa? Menciri, membanding beza. Ciri. Fikir kreatif, menjana idea, menghubungkan, meramal. Ni bawah kemahiran berfikir ni, hebat ni. Dia ada berfikir, kreatif. Proses sains ni, tengok. Kemahiran saintifik apa? Proses sains apa? Kemahiran sains memahati, mengelam, mengukur, membuat inference, meramal, komunikasi. Semua ni kemahiran dia dijelaskan. Ni. Nampak? Ni tahunan dia. 1 memahati, arah apa dia nak. Tentukanlah arah 1, 2 dia boleh menggunakan apakah. Yang 2 mengelas, 3 membuat inference, 4. So nilai saintifik dia ambil dah pilih salah satu ni. Ada 1 tadi. Kemahiran dia nak strategi. Pengajaran sains kurikulum mengutamakan pembelajaran fitrah. Pelaksanaan pembelajaran berfitrah menggunakan pelbagai pendekatan. Iaitu sama ada pembelajaran inquiry, konseptisme, konseptual, pembelajaran masli, pembelajaran ni. Pendekatan STEM, sains, teknologi. Aktiviti dan pembelajaran fitrah mesti dapat mencetus pemikiran kreatif. Menjana idea, membuat kesimpulan ke, inference ke tadi. Apa dia kritis? Dalam ni dia dah nyata dah kritis nampak ni. Ni kritis nampak. Ada tak pengajaran sains ciri-ciri ni? Tadi strategi dia 5P. Ni tak ada. Kritis. Mesti dia berasas tinggi diajukan pada murid. Pendekatan inquiry. Konseptisme. Konseptual pendekatan yang saya kata tadi kan. Mastery. Datang berasaskan masalah. STEM ni apa? Menggabungkan ni. Elemen ni. Saintifik. Elemen mereka kuliah macam apa tadi? Bahasa. Sastra, nilai murni, samalah.
usahawan, pilih salah satu. Pentafsir ambil darjah, macam mana kita nak tafsir darjah, ni arah dia. Ni kandungan dia, standard pelajaran kandungan. Bawah kemahiran saintifik ni. Apa yang dinyatakan saintifik? Tengok ni, unit nampak. Saya pelajar 1, nampak? 1.1 satu. Ni lah susun. Minggu 1 apa? Cakap mana? Dia tak payah 1, 2 ni. Yang ni di bawah 1 je. Ni sebab tadi bahasa dia kemahiran berbeza. Ni bawah kemahiran saintifik ni. Ni contohnya minggu 1. Ni nanti tahunan lah. Aplikasi sains kat mana. Kena tally lah. Sains hayat. So maknanya minggu 1 di bawah tajuk. Proses sains ni. Banyak ni. Sampai 1 hingga 12. Berapa kali? Kalau seminggu 3 kali. Seminggu 2 kali masuk. Maknanya mungkin 3 minggu. 1.1 saja sampai 1.4 minggu 1. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2. 9, 10, 11, 12, 3. So 3 minggu kat situ. So letaklah ni, tafsirkanlah dia. Mengikut ni. Okay, nampak? Dia makin lama, makin besar nombor, makin tinggi arah dia, nampak? Sampai 6, 5, 6 ni, 9, 10, 11 ni, dia boleh menilai proses sains, menyelesaikan masalah dan sebagainya ni. Ni kemahiran sains. Buka. Okey, tengok kalau bahasa Inggeris tengok Bahasa Inggeris. Sama juga tengok Kemahiran kurikulum, national kurikulum, kata pengantar, introduction to syllabus, tengok. Improve teacher in satu country, assessment apa. Common Eropea, okey ni dia nyatakan nampak. Ni dia punya primary itu working sampai sini. Lepas tu dia punya objektif sains dia sampai 14. Lepas tu curriculum framework kerangka dia sama nampak. Kerangka kita berasaskan pada 6 ni. Tengok fokus dia apa dia? Sains. Ni bahasa Inggeris tengok. Principle, preparing real world, preparing real world dunia sebenar, language. Ni ada 5 sebab. Ada 5. Okay, listening, speaking, kemahiran nampak. Sama kat tadi. Kemahiran dia listening, speaking, reading. Maknanya semua buat asaskan tema tadi 4 ni. Future dia ni listening, speaking. So gabung jalin tu. Okay. Thinking, communicator. Ni mesti ada tadilah. 21 punya tu. So ni kebat tadi application, apply, analyze lah, evaluate, menilai. Teacher learning strategy nampak ni. Learning strategy, prepare, cognitive program, understanding, information, maklumat, learning, economic. Ni okay, dia punya cara macam mana nak mengajar sains ni. Kaedah inquiry based learning, project based learning, people berpusatkan pelajar, cooperative learning, language dia. Kemahiran lisan nampak. Sama dengan bahasa tak? Lisan gabung jalin nampak. Di bawah 1. Tu sebab kena gabung jalin. Takkan you ajar bahasa Inggeris lisan je. Lisan dan menulis. Lisan dan membaca. Mesti macam tu. Lisan dan juga lisan baca mungkin you dah bahan sastra. Seni untuk baca puisi. So kemahiran nombor 5. So inilah dimasukkan gabung jalin.
Okey, kalau tengok subjek mana? Ya, ekonomi. Sama juga. Ya, 6 tunjang. Okey. Fokus dia rangka kurikulum ekonomi, okey, berdasarkan kemahiran nilai sikap ni. Kemahiran ekonomi apa? Alat analisis ekonomi, okey, ada 4 ni kemahiran ni, 4. Ni kemahiran kita nak tahu. Bila ekonomi capai tak? Menggunakan alat, membuat keputusan, okey. Sikap nilai ni, tahap penguasaan dia kemahiran tinggi sama kan tengok. Sama ni. Okey, nilai murni sama. Okey, pentafsiran dia holistik ke apa. Nak tajuk kurikulum standard pembelajaran. Ni. Okey. Ni bawah penelang ekonomi. Ni kemahiran 1.1. Ni dia tak boleh gabung jalin lah ekonomi saja. Ni satu. Tapi ekonomi mungkin juga gabung jalin you tak tulis, tapi bila bercerita guna bahasa Melayu makna gabung jalin bahasa Melayu. Maksud dia. So tengok sini ya. Ada 1, 2 sampai 7 ni. Sampai 7 ni. Berapa kali nak ajar? Mungkin dia ada 4 je nombor dia. Tak banyak pun. 4 je. Nombor 4 nampak. Ni 8. Nombor 4 8. Nombor 3 ada 7. Bola setiap ni ada 8 unit. Okey. Sorry. So bola setiap 4 kemahiran ni dia ada 4 kemahiran. 3. Okey. Nombor 4 ni. Nombor 4 tajuk ni. Ada 4 sampai 4, 2, 5 ni. Okey. Maknanya 4 dia 8 kali 4, 32. 32 ni. 32 satu-satu ni. Bagilah kepada berapa minggu? Kita ada 40 minggu. So maknanya setiap satu ni 1 minggu lah. 1 atau 2 minggu. Ni 21, 28 minggu 1. 210, 29 minggu 2. 23 minggu 3. Ni maksud dia. Okey, ada soalan dengan RPT. Jelas kan RPT? So dapatkan, sukatan jelas. SKP. Okey, di SKP pastikan ada. Kena ada. Okey, daripada RPT anda kena buat RPH. Daripada di SKP tu buatlah tengok. Testing, test. Yang buat dah. Test.
Testing, test. Okey, tengok BM Rancangan pengajaran tahunan. Okey, kita tengok apa dalam BM. Okey, tengok BM Okey. Mana saya punya ni hilang. Okey, kita tengok bahasa Melayu ni macam mana disusun. Ni contoh nak tunjuk. Nampak bawah tema 1 kemasyarakatan, tajuk 1 nampak. Ni tajuk 1, jiran, tetangga. Nampak 1 ni lisan, 2 membaca, 3 menulis, 4 tata bahasa, 5 ni ni mesti ada ni dalam 1 minggu nampak. Ni minggu 1. Di bawah tema kemasyarakatan, ni tajuk 2. Bawah tema yang sama juga. Nampak 1.1, 2, 3, 4, 5. Memang dia berulang-ulang. Nampak? Kemasyarakatan nampak tema. Kemasyarakatan juga. Bawah tajuk 1 nampak jiran tetangga. Tajuk 2 ialah prihatinnya kita. Tajuk 3 ialah laju jalan raya nampak 2.1. Mendengar, bertutur. Ini maksud gabung jalin. Ni saya pernah ni MK nilai murni tetap. Makna minggu ni kalau mengajar nanti contohnya you ambil daripada JSK 1, saya akan tengok betul tak nilai murni tak. Semangat 3, 4 ni yang you boleh pakai. Lain tak boleh. Ni yang you dah declare ni semangat, melangkah, prihatin. Tengok uji mana komunikasi apa you pakai. You ada maklumat komputer ke, you pakai internet ke, bahan ke, patriotism, sayang cintakan negara ke, lestarian global, kebat. Ada tak menilai? Hari Isnin you menilai, hari Selasa menganalisis, ni aplikasi. Ni hari Isnin nilai semangat, 2 masyarakat, 3 prihatin, strategi konseptual. Ni benda ni yang kita ajar pada ni. Ni kena ada kemahiran bahasa tak ada. Ni contoh gabung jalin. Mana menggabungkan kemahiran. So ni ajar seminggu ni, seminggu. Masuk 4 kali, 3 kali. Hari Isnin fokus utama lisan. So fokus utama letak nombor 1, lisan dan menulis 1 dan 3. Hari kedua, bahan sastra, so membaca. So maknanya 4.2, 2.2, 4.2 dengan membaca dia boleh bercerita dengan 3 ni, 1. Masuk kata bahasa. Hari Rabu you nak dia tulis karangan. So menulis di atas dengan menulis dengan apa? Dengan lisan dan tata bahasa. Ni gabung jalin, makna menggabungkan kemahiran-kemahiran itu. Okey, jelas tak jelas ni? Halo? Tak dengar ke? Ya, cikgu. InsyaAllah jelas. Jelas. Buat lo. Kalau ada tak Kena tahu, try lo. tak boleh lagi saya tak tahu macam mana nak buat kan? Ni tak matematik. Okey, tengok matematik
Macam mana disusun? Matematik. Nilai nombor. Ni minggu 1. Minggu 2. Minggu 3. Minggu 4. Tak tahulah mungkin. Nampak ni. Minggu 1 hingga minggu 4. 1, 2, 3, 4. Minggu 1. Kalau tak date. Tak ada date. Nampak? Hari ni. 20 hingga 25 contoh ni. Ni aja 2 kali masuk. Isnin aja 1.11 je. Selasa 1.2. Hari Rabu 121. Hari Khamis ini. Ni ataupun hari ni kena ajar semua ni. Esok lusa minggu berikutnya ni. Ni maksud dia ini dah bunyi kemahiran dalam bahasa dan cerita ni. Apa nak ajar? Standard prestasi dah ada sini. Sebut nombor betul 4. 4, 5, 3 disebut dengan 4,000. Kita nak ajar ni. Ni untuk kita faham lah. So ini gabung jalin dia. Maknanya tafsir lah sini. Saya tengok sini. Minggu 1 ni saya pun tahu. Okey, matematik mengajar seminggu 3 kali contohnya. So hari Isnin ajarlah 1.1. Hari Selasa 1.12. Hari Rabu 1.1 dan 1.2. Gabung jalin. Buat lebaran kerja latihan untuk melihat dia faham tajuk ni. Maksudnya. Nulis nombor pula. 1.1 tak. Aktiviti boleh jalankan. Cadangkan aktiviti boleh jalankan dengan pelbagai variasi nombor. Variasi nombor. Okey, nombor bulat, nombor ni tulis angka, tulis perkataan pada nombor dengan angka, susun nombor dengan angka dan sebagainya. Ni. Tulis nombor dengan ayat, dengan perkataan. Tulis nombor kurang pada 10, 100, 1000 dan sebagainya. Tulis nombor nilai tempat lah. Banyak aktiviti nak ajar seminggu ni. Berikutnya. Inilah cara bagaimana dia disusun dalam rancangan tahunan. Rancangan tahunan disusun dan daripada situlah kita memilih kemahiran yang kita nak ajar. Tengok bahasa Inggeris. Minggu 1 dia buat ke sini tengok. Lisan, speaking, reading, writing, language. Dia ni. Listening and speaking. 1 and 2 is listening speaking. Week 1, week 2, week 3. Maknanya minggu ni berapa minggu nak ajar ni? Di bawah modul where are you? Week 6, 7, 8. Kat sini. Mana week 1 ni mungkin ambil yang atas 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1. Week 2 mungkin 1.22, 215, 322, mungkin 412 ke 52 ni. Ulanglah ni setiap minggu ni. Jadikan 5 minggu. So ni pecah lah. Where are you ni tajuk apa? Jadikan tajuk 1. Ni ringkas sangat ni. Patutnya tak okey macam ni. Patutnya kena susun ikut minggu. So pecah lah. Ni ada 5. Tengok listening ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So jadikan pada 5. So yang ni ada 3. 1, 2, 3. So pecahkan. Yang ni pergi ke 1. Ulang lah. Memang dia berulang-ulang. Tapi explain, give reason, basic, explain. Hari ni tajuk tentang bola. Explain tentang bola. Esok tajuk tentang makanan. Explain tentang makanan. Kemahiran menjelaskan. Tajuk sebab itulah bila kita ajar bahasa. Isu topik itu yang terkini latest untuk pelajar upgrade knowledge, tapi dalam upgrade knowledge itu kita menggunakan kemahiran. Kemahiran explain, kemahiran mengenal pasti. Bila dengar cerita tu dia boleh recognize, dia boleh reproduce, keluarkan tajuk yang sama. Ni tajuk berbeza tapi kemahiran dia boleh produce dan sebagainya. Tajuk ni buah kelapa, dia boleh bercerita tentang buah kelapa, dia faham, dia boleh tulis idea tentang buah kelapa. Tapi bila esok ajar tentang kereta, explain tentang kereta, kemudahan kereta. Jadi pelajar ni dia general knowledge dia besar. Sebab kita mengajar pelbagai topik isu terkini. Tapi kemahiran dia boleh explain, dia boleh menjelas, dia boleh bercerita,
dia boleh berkomunikasi dengan menggunakan formal, non formal dan sebagainya. Dia boleh understand, ada support dan sebagainya. Ini kemahiran-kemahiran yang perlu kita ajar, dia kuasai dan kita perlu beri pengetahuan dia. Tajuk salah laku seksual, kenapa kita cintakan negara, bukan bahasa itu hanya language bahasa, tetapi isu perkara topik dan sebagainya perlu dibincangkan. Barulah pelajar tu hebat dan sebagainya. Bukan hanya semata-mata kita ajar bercakap. Melalui tajuk tema. Melalui tajuk itulah kita masukkan tata bahasa, tanda kerja. Kalau tajuk tu tentang sayangi negara, kita jadikan bahasa berirama language art ni, say a simple word ke, respon dengan menggunakan bahasa, poem ke, kartun ke, buat karya dan sebagainya. Inilah cara kita nak menyampaikan pengajaran berasaskan kepada sukatan kemahiran yang kita susun dan sebagainya. So setakat itu ada soalan pertanyaan nak tanya tak tentang DSKP, rancangan tahunan, rancangan pengharian dan sebagainya? Cikgu, Ya. contoh kalau dalam pendidikan Islam, Okey. macam kalau tengok RPT, pendidikan Islam ada bidang Al-Quran, bidang hadis, Okey. bidang akidah, bidang fiqh, bidang sirah dan bidang akhlak. Kalau Okey. tengok RPT, dalam satu minggu tu dia ada bidang Al-Quran dan bidang hadis. Minggu Okey. berikutnya dia ada Al-Quran dengan akidah. Minggu Okey. berikutnya dia ada fiqh dengan sirah. Macam tu lah. Macam tu kan. Tak, macam ni. Okey, semula you ajar pendidikan Islam kan? Apa saja subjek mata pelajaran apa tadi? Pendidikan Islam. Okey, pendidikan Islam. Okey. Mata pelajaran dia? Di sekolah mata pelajaran apa? Di sekolah mata pelajaran apa dipanggil? Pendidikan Islam. Okey, pendidikan Islam. Okey, di bawah pendidikan Islam tu dia ada kemahiran apa? Ibadah. Kemahiran apa? Ibadah. Lagi? Akidah. Lagi? Sirah, Jawi, bahasa Arab. Okey. Jadi bacalah strategi mengajar tu, adakah dia hari ni, minggu ni ajar ibadat je. Esok ajar sirah, esok ajar ni. Okey. Adakah dia macam tu disusun dalam RPT ataupun dalam RPT tu dia kena ajar, contohnya ada sirah dia, dalam sirah tu ada tafsir dia, lepas tu ada sirah dia, ada ibadat dia. Dia gabungkan sekali macam tu. Macam mana? Dia asing ke dia sekali? Itu sebab kita kena tengok rancangan tahunan itu. Saya tak boleh nak komen. Ataupun tengok strategi pengajaran dia. Kalau bahasa dia kata gabung jalin. Dalam pengajaran bahasa mesti ada tiga-tiga benda tu. Lisan, bacaan, tulisan serentak. Kita faham. Kalau dalam sains, dia ajar satu-satu. Cuma kita terapkan, kita selitkan, masukkan. Okey, dalam agama pendidikan Islam mungkin contohnya minggu satu ajar tentang ibadat. Ibadat je. Okey, ibadat solat. Cuma dia selang-seli lah. Cuma kemahiran dia ada mungkin Isnin ibadat solat, Selasa mungkin sirah, minggu satu mungkin ibadat, minggu dua mungkin sirah, minggu tiga mungkin tilawah, lepas tu diulang balik ke minggu berikutnya. Ataupun dalam satu minggu tu dia ada sirah, ibadat dan juga tilawah, minggu dua pun ada sirah tawah. Itu kita kena tengok rancangan tahunan.
Okey, ada soalan tak? Okey, so clear Tak apa. Okey, macam mana? Cuba dapatkan RPT esok tunjuk saya. Boleh? Kalau saya nak cari pun rancangan apa pendidikan Islam kan? Cuba tengok ini RPT pendidikan. Saya ada contoh yang tingkatan 1, cikgu. Ya. Tengok ya. Ya, saya nak tengok ya dalam internet. Okey. Okey, ni kan betul. Tak nampak? Tak masuk. Betul. So ajalah ni ada. Ni.
Minggu bidang, betul, standard kandungan, standard pelajaran. Susunlah ni ha. Nampak dia kata Al-Quran, ibadah, jawi, betul? So Al-Quran 1 jam. Okey, 1 jam ni Al-Quran. Jawi. Okey. So maknanya macam ni. Okey. Dia mungkin, okey, dia susun kan. Ya. Mana tadi bawah Allah. Sorry. Okey, minggu nampak. Minggu 3, 1 hingga 3, 4. Okey. Minggu 4. Nampak. Minggu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai berapa minggu buat tu? 20 sampailah minggu ke sampai ke minggu 40 nampak. Betul? 41, 42. Saya kata sekolah yang ambil aktiviti dan pengajaran dia sampai 42, 40. Yang mana tak ada pengajaran saja mungkin minggu dia 38. Jadi tengok dalam seminggu ni, ni maksud dia, senang macam ni nampak. Ni maksudnya ni dia ajar seminggu. Ni minggu 5. Ni seminggu. So 3 kali masuk. Ni Isnin, Selasa, Rabu. Esok Isnin, Selasa, Rabu. Buat kemahiran. Kalau Al-Quran dia boleh so ni kemahiran yang ni lah. Contohnya ibadat ni. Merumus dan okey, clear tak? Ni bunyi huruf. Ni dalam ni lah makna kemahiran ni. Tengok. Standard kandungan ni, ini yang kita nak ajar. So aktiviti dah ni Isnin, ni Selasa. Tengoklah berapa kali masuk. Kalau seminggu 2 kali, 5 kali, mungkin yang ni 2 kali, ni sekali. Ni 1 jam lebih lah. Ni 30 minit. So 1 jam ni maknanya kalau seminggu ni 1 minggu dia ajar, maknanya ni 30 minit. So maknanya mengajar ni 1 jam, 1 jam maknanya 1 jam, 2 jam ni 2 waktu, 2 waktu, 1 waktu. Okey tak cikgu? Jelas tak? Jelas. Okey. Kalau yang tak ada tu, ada yang tak ada, bukan KPM kena buat lah susun macam ni. Jadi yang saya kata tadi, ni. Yang saya kata 10 minggu ni, inilah dia 10 minggu. 10 minggu ni, ni. 1 minggu ni. 1. 2 minggu. 3 minggu. 4 minggu. 5 je sampai minggu. Sampai nombor 10 je. Okay. Alright. Bila nak mengajar nanti, you buat RPS. Ni mungkin 1 minggu ni tak? 1 minggu ni ada 1. Mungkin 1 RPS. 2, 3. Ni kaedah apa? 1 kaedah Masri. Yang ni kaedah, you ambil kaedah apa ni, Taylor ke, kaedah lain ke, model ni lain ke, yang ni lain. Itu yang maksud dia beza kaedah itu. Okey. Ada soalan tak? Cikgu. Ya. Yang pasal tugasan yang cikgu kata untuk nak esok tu, yang 10 minggu tu, nak kena lakar tunjuk esok ke macam mana? Macam mana? Kan cikgu kata cikgu pasal petang ni kita orang kena buat yang apa, RPH untuk 10 minggu tu kan. Kena lakar untuk tajuk untuk 10 minggu tu ke kena lakar ataupun siapkan terus ke macam mana? Buatlah draft dulu. Detailkan isi kandungan, susunkan dulu, saya nak tengok esok bentang, pagi esok. Okey. Okey, cuba susunkan 10 minggu dulu, mungkin tak sedetail lah.
yang you punya itu dah ada 2, 3, nanti kita murnikan lagi. Kita akan tengoklah. Boleh? Boleh, Susun boleh. 10 minggu tu, saya nak tengok. Lepas tu nanti bentang lah. Pagi esok kita bentang tengok pagi esok. Tunjukkan okey tak, you punya susunan betul tak, align dia, baru kita pergi kepada buat RPH yang betul lah. Nak tengok gabung jalin betul. Okey, kemahiran ada, gabung jalin ada. Lepas tu macam mana? Nanti anda akan hang dekat isi kandungan, nak tengok macam mana. Okey? Alright kan? Clear kan? Kalau macam ni tak ada masalah. Kalau subjek lain mungkin masalah lah. Okey? Sama bahasa, saya nak tengok yang bahasa tu. Buat dulu, esok baru tengok. Okey, so kita cukup setakat ni, kita jumpa esok. Kalau apa-apa, you WhatsApp saya petang ni dan sebagainya. Petang ni saya tinggal untuk anda buat 10 minggu tu berasaskan bidang anda. Rancangan pengajaran apa ni JSK anda. Daripada RPT anda tu ambil, jadikan, pecahkan pada JSK. Mengikut format yang lepas lah saya bagi tu. Di situ you letaklah draft lu, kaedah apa semua nampaklah situ. Okey, boleh? Ada lagi nak tanya? Ada soalan? Okey. Ada soalan tak? Boleh, cukup Penat lah kan? Cikgu. Okey, cikgu. Saya nak sikit je cikgu. Okey. Tak apa. Tanya. Saya nak minta tengok contoh GSK. Yang lepas kan dah ada. Buat dulu. Esok saya ni. Okey? Lepas tapi tak. Oh, buat Yang dulu. lepas kan? Ada Okey, sesuatu kan? apa benda ke? Apa dia? Yelah, Kan yang takut lepas yang lepas ada. tu tak menepati. Tak apa, dia punya kolom tu betul. Yang isi tu nanti kita bincang. Tak apa. Okey. Lepas ni baru kita detailkan. Jangan risau. Lepas ni anda akan lebih detail baru nampak, oh ni kena buat kaedah. Kena betul tak? Okey? Cikgu nak tanya, Ha. nota dan juga proforma mana ya? Proforma dengan nota-nota cikgu. Nota tak adalah. Nota proforma tu adalah. Bahan bacaan saya bagilah. Carilah. Proforma nanti saya masukkan. Bahan bacaan mungkin saya letak dalam tu lah. Dibaca kan. Okey? Okey. Okey, ada soalan lain? Cikgu letak dalam apa je? Dalam My Guru ke dalam grup WhatsApp? Apa dia? Dalam My Guru lah. Okey. Okey, ada lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey. Okey, anda buat yang tu. Esok kalau apa-apa WhatsApp saya lah. Okey, petang ni saya tinggalkan anda untuk bincang, fikir macam mana, rancang. Okey. Kalau bidang yang sama anda bincanglah dengan dia. Tak kisah. Kalau bidang yang sama, you bincanglah. Nanti masing-masing lepas tu you terjemahlah sendiri. Kan? Okey. Bukan sekata mesti ni bidang sama tapi RPH dia kaedah lain janganlah sama sebiji kan. Dari segi RPT, RPH tu susunlah tajuk ubah sikit ke apa kan. Okey. Mana tahu yang suami isteri ke sama kan. Bukan mana tahu nanti okey, kalau tak ada apa kita jumpa lagi esok Pagi esok Okey, masa cikgu. waktu yang sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu.